إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan semua muslimin muslimat sekalian. Insya-Allah kita menyambung kembali perbahasan kitab Al-Adabul Mufrad dalam bab da'watil walidain, iaitu hadis yang ke-32, hadis cerita tentang doa kedua mak ayah. Doa dua mak ayah. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita kena ingat kita selaku mak ayah, selaku anak sebagainya, kita kena ingat dalam bab doa ni di antara hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat lebih kurang. Doa anak-anak, doa mak ayah ni mustajab. InsyaAllah kita akan baca hadis yang agak panjang pada malam ni, cerita tentang salah seorang hamba Allah zaman Bani Israel, Juraij. Hadis marfu', haddatsana Ayyash bin Walid qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Abdullah Qusayt an Muhammad bin Shurahbil akhi Bani Abdiddar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma takallama mawludun minan nas fi mahdin illa Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam wa sahibu Juraij. Qila ya Nabi Allah wa ma sahibu Juraij? Qala fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi sawma'ah lahu wa kana ra'iya baqarin ya'wi ila asfali sawma'atihi wa kanat imra'atun min ahli al-qaryah takhtalifu ila al-ra'i فأتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثالثة فقال أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المؤمسات ثم انصرف فأتي الملك بتلك المرأة ولدت فقالت ممن؟ قالت من جريج. قال أصاحب صومعة؟ قال نعم. قال اهدموا صومعته وأتوني به فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت فجعلوا يده إلى عنقه بحبل ثم انطلق به فمر به على المومسات فراهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس فقال الملك ما تزعم هذه؟ قال ما تزعم؟ قال تزعم أن ولدها منك؟ قال أنت تزعمين؟ قالت نعم. قال أين هذا الصغير؟ قالوا هو ذا في حجرها. فأقبل عليه فقال من أبوك؟ قال راعي بقر. قال الملك أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال لا. قال من فضة؟ قال لا. قال فما نجعلها؟
qala rudduha kama kanat. Qala fama allazi tabassamta? Qala amran araftuhu adrakatni da'watu ummi summa akhbarahu. Baik. Hadis ini dengar macam mana? Macam mana? Ni dengar cerita best. Okey. Baik, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, kita nak cerita satu hadis yang cantik, yang cerita yang sangat menarik. Hadis ni panjang, kisah fitnah. Kabusnya. Dengar. Cerita best ni. Tak dengar lagi. Baik. Cerita ni berlaku zaman sebelum Nabi. Baik. Panjang cerita ni dan sangat menarik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Nabi berkata. Nabi kata apa? Tidak berkata-kata bayi di kalangan bani manusia itu melainkan beberapa orang. Nabi cerita banyak bayi itu ada beberapa orang yang cakap masa bayi. Ni hebat ni, kisah menarik. Yang cakap semasa masih buayan. Ni Nabi kata ada beberapa orang, antaranya kata 5 orang. Tak, dalam hadis ni cerita 2. Yang pertama katanya Nabi Isa. Nabi Isa ni ceritanya dia peristiwa yang berlaku bercakap di masa masih buai. Masa dalam buayan lah, masih kecil. Nabi Isa ni cakap ketika masih kecil. Ini satu. Yang kedua Syabib Juraij. Kisah Juraij. Okey. Orang tahu dah Nabi Isa ni hebat. Sebab apa? Sebab Nabi Isa lahir tanpa bapa, kan? Siapa mak dia? Ni awak. Duduk molek ni. Allahu akbar. Silatlah. Okey, siapa mak kepada Nabi Isa? Ingat tak? Ingat? Tak ingat? Sudah. Mak Nabi Isa ialah Maryam. Dan Nabi Isa lahir tanpa ayah. Benda yang sangat pelik berlaku. Okey. Dan Maryam ni orang yang solehah. Anak yang solehah. Cerita Maryam ni panjang. Kalau awak baca kitab dalam Quran ada Ali Imran. Surah Ali Imran tu keluarga Ali Imran. Keluarga Ali Imran ni iaitu keluarga Maryam. Keluarga Imran. Cerita Ali Imran ada kisah Maryam. Dan Quran ada satu kisah khusus tentang Maryam ni. Okey. Maryam merupakan mak kepada Nabi Isa alaihi salam. Okey. Dan kisah Maryam sangat menarik. Sebab apa? Maryam ni lahirkan anak dia, sedangkan dia ni duduk berkhalwah, duduk iktikaf di masjid ataupun tempat ibadat. Orang yang sangat taat, tak pernah gaul dengan puan lelaki. Dia duduk seorang-seorang di situ, di masjid ataupun di tempat ibadat zaman tu, tak jumpa lelaki seorang pun. Ibadat je, puasa, sembahyang. Tiba-tiba wahyu turun kata, wahai Maryam, engkau akan diuji, akan dapat anak. Bayangkan kisah yang sangat dahsyat, tuan-tuan. Diuji akan dapat anak, sedangkan normalnya kita orang puan nak salin, nak dapat akan zuriat kena ada lelaki. Nampak? Inilah yang dikatakan kun fayakun. Allah atur akan kejadian adanya manusia, adanya Nabi tanpa ayah, iaitu Nabi Isa AS, Al-Masih, Isa Al-Masih. Baik. Jadi nak buktikan bahawa Nabi Isa ni berada tanpa ayah ni, akhirnya Nabi Isa waktu kecil dia cakap. Dia membenarkan mak dia. Dia kata aku ni Nabi. Cakap dalam bahasa yang dipahami. Hingga kan rahib-rahib zaman tu terkejut. Terkejut. Bayangkan, tidak ada pun yang nak menafik, tidak ada pun masa tu orang tuduh Maria ni berzina. Orang tuduh macam-macam tomahan, kata macam-macam dia. Dan orang tahu dia orang baik. Tak pernah jumpa lelaki seorang pun duk ibadat kat tempat tu tiba-tiba mengandung.
mengandung dalam keadaan tanpa disentuh oleh lelaki. Nampak? Pelik lah. Dan tidak ada evidence, tidak ada orang boleh menyokong dia, orang fitnah dia. Lalu anak dia yang kecil bercakap. Nabi Isa masa masih dalam buayan kecil bercakap mengiyakan bahawa dia anak Nabi anak Maryam dan tidak ada laki-laki lain. Yang ni akhirnya dia pun dia khabar benda tu, akhirnya orang terima. Ini nak khabarnya berlaku di zaman Nabi Isa AS. Itu kisah pertama. Yang kedua, Juraish. Okey. Juraish ni pia. Okey, Juraish ialah seorang lelaki rahib, orang yang ahli abid. Lelaki yang abid, yang rajin sembahyang, yang rajin beribadat di sebuah tempat Sauma'ah. Dia panggil apa? Orang dulu tempat sembahyang dia tak panggil masjid. Dia panggil Sauma'ah. Ini zaman dulu. Zaman kitab Taurat ataupun orang Yahudi lah. Dia panggil tempat sembahyang dia, tempat ibadat, Sauma'ah. Dan kerja dia, Juraish ni, dia kerja membela lembu. Baik. Kemudian dia tak kerja, dia cuma duduk di tempat tu. Okey. Dan adalah seorang pengembala lembu datang mengembala dekat tempat tu. Nak khabar cerita lah, berlaku kisah ada pengembala lembu datang duduk dekat tempat Juraish gitu. Kemudian ada pula perempuan kampung yang datang jumpa pengembala tu. Nampak? Dekat-dekat rumah ibadat Juraish ni ada pengembala lembu. Kemudian perempuan berzina dengan lelaki tu. Gitu. Okey. Maknanya dia berzina dekat dengan tempat tu lah. Dekat. Tapi bukan berzina dengan Juraish. Dia berzina dengan pengembala lembu tu. Baik. Pada suatu hari datang ibu kepada Juraish. Cerita dia. Satu hari mak Juraish mari. Mak Juraish mari dan panggil Juraish. Wahai Juraish, wahai Juraish. Masa tu Juraish sedang sembahyang. Okey? Sedang sembahyang. Bayang kita kalau sembahyang tengah sembahyang. Maka Juraish pun dalam hati kata, aku nak sembahyang ke nak jawab mak aku? Nampak? Dalam hati dia balas bagi. Nak sembahyang ke nak terus sembahyang, aku nak jawab soalan. Tak? Masing-masing hati dia berbelah bagi. Tapi dia timbul perasaan tu. Maka dia kata aku terus sembahyang. Juraish terus sembahyang tanpa dia jawab panggilan mak dia. Mak dia ulang lagi. Okey? Ulang kali kedua. Dia pun mikir, nak jawab ke tak? Ataupun nak terus sembahyang. Terus lagi. Tak? Dia pilih sembahyang lagi. Sampailah kali ketiga mak dia panggil, tapi dia masih memilih sembahyang. Tak jawab jawapan mak dia. Tak sahut seruan mak dia. Hinggalah mak kata apa? Mak dia marah. Terasa hati dengan Juraish ni. Kata mak dia, semoga Allah tidak mematikan engkau wahai Juraish hinggalah engkau dapat melihat wajah pelacur. Itu dia. Mak dia macam marah sangat. Ikut amu Juraish, mu takkan mati sampailah mu akan diuji dengan pelacur kata. Mak dia doa. Mak geram dan doa ke anak dia. Ini nak khabar bahaya doa seorang mak ayah. Marah mak dia, terus dia kata begitu. Ikut amu lah. Mu akan sebelum mu mati mu akan diuji dengan pelacur. Okey, baik. Dia kata begitu. Kemudian mak pergi. Kemudian dibawa dengan raja, sampailah sampai ke raja. Perempuan ni mengandung dan melahirkan anak. Ini kisah dia berlaku. Padahal perempuan ni mengandung dengan pengembala lembu yang duduk dekat dengan tempat semayang dia. Bila tahu kata ada orang melahirkan anak, raja panggil, tanya. Tanya perempuan ni, anak pia ni, anak pia. Perempuan tu kata anak Juraish. Hak semayang. Nampak? Dia fitnah kepada Juraish. Lalu raja kata, tuan punya tempat yang semayang tu ke? Orang hak lain semayang tu? Perempuan tu kata, ya. Dia fitnah.
Kata raja, kalau begitu kamu kena pergi hancur. Kalau macam ni lah jahat dia. Nak raja tanpa usul paksa. Nampak? Mungkin zaman tu dia jadi marah sangat ataupun tanpa usul paksa, tanpa tabayul, dia pun raja arahkan kepada pegawai dia pergi musnahkan tempat tu. Dan bawa kemari. Tangkap lelaki tu kemari. Kata raja. Maka mereka pun buat punah tempat sembahyang dia dengan kapak hinggalah menjadi rata dan mengikat tangan. Mengikat tangan Juraij, ikat tangan siang dia, ikat kaki nak kabarnya kawan siang kawan ni, okey, dan ikat leher dia dengan tali, terik bawa raja. Nampak ni zaman tu, okey. Di tengah-tengah jalan tu Juraij dilakukan di hadapan perempuan lacur. Di tengah jalan dia tarik tu, perempuan lacur pun duduk maki hamu dia. Oh, orang jahat sembahyang saja. Nampak alim, duduk surau tapi buat jahat, buat zina. Habis sepanjang jalan dia bawa tu, orang kutuk dia, orang keji dia macam-macam. Dan Juraij melihat sambil senyum. Semua pelacur pekat ketera dia, keji dia. Keji dia dan dia senyum je. Dan perempuan-perempuan tu melihat Juraij ditarik dengan hinanya sampai ke tempat nak jumpa raja. Baik. Maka raja pun tanya. Raja pun satu hal kok. Hukum dulu. Hukum dulu. Dek. Duduk. Duduk balik. Baik. Apa sangkaanmu tentang ini? Kata raja. Mu nak jawab apa tentang ni? Kata Juraij, apa yang engkau sangkakan maksudkan? Kata raja, ni pelacur ni, dakwaan dia mu berzina dengan dia. Dia perempuan macam tu mengatakan bahawa anak ni anakmu. Mu nak nafi tak? Kata raja. Baik. Perempuan tu bawa anak tunjuk ke raja, anak ni anak dia. Juraij pun senyum je. Nampak? Juraij senyum je. Baik. Dan perempuan tu, ya betul anak dia ni. Dia sengaja nak fitnah. Tak mau khabar hak sebenarnya. Lalu kata Juraij, mana bayi tu? Mai sini. Nampak hebat. Orang yang tak salah, dia panggil, mana bayi? Mai sini. Lalu mereka pun bawa bayi itu dan letak depan dia. Letak depan Juraij. Okey. Maka Juraij pun tengok bayi itu dan kata, "Pia pokmu." Hak ni hebat. Hei budak, siapa ayahmu? Orang lain semua tengok. Okey. Lalu dengan tak semena-mena bayi yang kecil bercakap, kejut habis orang. Kata bayi itu, "Ayahku pengembala lembu." Allahu akbar. Nampak? Bayi yang kecil bercakap di saat orang lain tuduh Juraij ini berzina dengan perempuan itu. Ini kisah benar. Kisah yang sangat menakjubkan hinggakan raja terkejut. Allah, silap aku ni hukum kamu tanpa soal siasat. Nampak? Dan kata raja, apakah kamu kami bangunkan? Munak tak? Kata raja pun rasa bersalah. Raja kata gini munak kami nak buat semula tempat ibadah kamu dengan mah. Kan tadi kan raja dah suruh peruntuh kan. Bila peruntuh tanpa soal siasat, bila tahu dok kena salah ni. Kata raja gini wahai Juraij, wahai saudara, minta maaf. Munak tak kami nak bina tempat sembahyang kamu dengan mah. Dia offer, dia rasa salah minta. Boleh tak? Kata Juraij, tak apa, tak boleh. Tidak. Kalau gitu dengan perak, tak boleh kok. Kalau gitu dengan benda yang berharga lah, tak boleh, tak payah. Kata Datuk macam mana? Kata Juraij, kembalikan macam asal. Tak payah, mu buat asal je. Buat macam asal je. Maknanya Juraij nak macam asal je. Kata raja, apakah yang engkau senyum? Juraij kata, untuk satu perkara yang telah aku mengetahui, telah sampai pada aku doa mak aku. Aku senyum sebab apa? Sebab makbulnya doa mak aku. Dia kata,
Sebab mak aku pernah kata, dan dia tahulah maknanya masa dia semayang tu tak jawab surah mak dia. Hingga kan mak dia terasa hati, dan mak dia kata kalau sekiranya sebelum awak mati, awak akan diuji dengan perempuan pelacur. Masya Allah. Jadi kita kena ingatlah. Kadang-kadang mak ni bila dia marah kita, dia keluar ayat-ayat tu bahaya. Keluar ayat-ayat yang kadang-kadang kita rasa biasa je, tapi kalam yang doa, kalam yang mengundang kepada kemurkaan dan juga kemurkaan Allah Ta'ala. Bila mak marah, mak tak redha, menyebabkan gegar arasy kita. Tuhan pun akan makbulkan. Apa jua yang mak ni cakap, bimbang ini doa. Kita ni samalah, kita ni tuan-tuan sekalian, selaku ayah, selaku mak ayah, kita ada anak. Nah, kita juga ada ayah mak. Macam mana kita layan mak ayah kita hari ni, sebaliknya juga kita akan dilayan oleh anak kita. Ini benda-benda yang akan kembali balik dia punya roda tu. Roda. Sekarang ni ayah kita uzur, mak kita uzur. Mak ayah yang uzur, dia akan balik pada usia yang kebudak-budakan. Dia nak perhatian, nak anak mana yang baik dengan dia, yang ramah dengan dia, tak? Dan ciri-ciri kebudak-budakan kembali balik. Jadi lupa nyanyuk. Dan benda ni akan jadi balik kita akan rasa balik. Kalau kita layan dia molek, insya-Allah anak kita akan buat molek kita. Kalau kita lebih kurang dia, tak? Duk mikir bila nak mati. Ada ramai. Orang tua ni serabut aku. Ramai bila nak mati. Ramai anak-anak duk mikir. Allah, aku tak tahan. Nak buat apa? Berok, kecing. Memang dah. Orang-orang tua hari ni, tuan-tuan, siapa? Kena anak style geli pula. Allah, kecing pula dah. Pakai pamper. Muju pakai pamper. Buah pamper. Allah, pula dah. Kena pula lantas. Jadi benda-benda ini cobaan kepada kita yang ada mak ayah yang uzur sebagainya. Dan tak mustahil. Balik ke kita esok, Allah, wala'iyazbillah. Kalau kita kena balik macam tu, anak kita buat gitu. Bayangkan, kalau anak tengok kita layan kita mak ayah kita, anak parti. Kan ada lah ni kan orang buat elan kan. Tok Ki tak sihat, jatuh benda tu. Marah kita. Duk esok anak dia kata apa? Ayah, kalau ayah besar esok, ayah duduk sini ambil. Dia kata lah, ayah duduk sini buat apa? Dah ayah buat gitu ke Tok Ki? No, kena. Dok dan tu buat kena dah. Maknanya benda-benda ni kita akan rasa, dan pembalasan tu dalam hadis Nabi kata kalau kita buat zalim kepada mak ayah kita, biasanya akan dibalas secara atas dunia lagi. Ini bahaya. Jadi kita kena ingat dalam berbuat baik pada mak ayah ni, kena sentiasa beringat. Sentiasa kena waspada. Jangan sampai kita buat benda-benda sampai mak ayah terasa hati dengan kita. Kerana benda-benda ni Islam sangat titik beratkan. Okey. Jadi kita lihat dalam bab-bab yang ke-17 ni, dia cerita bab tu, bab doa. Jadi hendaklah kita sentiasa berwaspada. Jangan sampai kena doa mak ayah kita yang terasa hati dengan kita. Dalam bab Jurayj ni. Jurayj ni orang yang soleh, anak yang baik, taat mak ayah. Dia tak sahut seruan mak ayah dia je. Mak panggil, Jurayj sedang semayang, mak panggil. Kita belajar hukum tak? Apa hukum? Sedang semayang wajib. Bila mak panggil, boleh jawab tak? Nampak? Boleh jawab tak? Kalau mak dia orang yang alim, yang fasih, yang tahu hukum, dia dengar anak dia baca kuat-kuat, dia tahu dah. Dia baca kuat cara dia. Kalau rasa nak selamat, kita berhenti lah. Boleh berhenti. Tapi kalau sembahyang sunat, lebih berhenti. Tapi kalau sembahyang wajib pun boleh berhenti. Sebab apa kita bimbang? Bimbang apa nama mak kita panggil acak-acak tak sahut. Dalam bab sembahyang wajib pun boleh berhenti. Jika pula bab sembahyang sunat. Macam kita puasa. Puasa sunat. Pergi rumah orang. Orang jamu dah, orang sediakan makanan.
Nak raikan dia, buka, boleh buka. Kecuali kalau puasa wajib, puasa yang ganti sebagainya, qada, tak boleh, tak boleh kau buat puasa. Tak. Jadi lambat semayang pun sama juga. Okey. Jadi lambat mak ayah ni kena hati-hati. Jangan kita buat benda-benda sampai terasa hati. Jadi lambat Juraij ni dia anak yang baik, anak yang soleh. Cuma mak terasa hati sebab tak sahut panggil je. Tak. Sebab apa? Dia setengah mayang. Ni bab semayang pun. Tapi Islam nak kabarnya kalau bab semayang pun kalau mak ayah panggil, usahakan sahut. Usahakan sahut. Berhentilah. Okey? Sahut. Baik, sambung dalam bab Ardil Islam al Ummi An-Nasrani. Okey. Bab pada menyatakan menawarkan Islam kepada ibu yang agama Nasrani. Macam mana? Boleh tak kita ajak orang yang bukan Islam masuk Islam? Boleh tak? Okey, baik, tengok. Hadis marfu' haddatsana Abu Al-Walid Hisham bin Abdul Malik qala haddatsana Ikrimah bin Ammar qala haddatsani Abu Kathir As-Suhaimi qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul ma sami'a bi ahad yahudi wala nasrani illa ahabbani inna ummi kuntu uriduha 'ala al-islam fata'ba faqultu laha fa'abas fa'ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ud'u Allah laha fada'a fa'ataituha wa qad ajafat 'alayha al-bab faqalat ya Aba Hurairah inni aslamtu fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ud'u Allah li wa li ummi faqala Allahumma 'abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ila nas. Baik. Ringkas yang kita baca insya-Allah hari ini iaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidak ada seorang pun dari kaum Yahudi dan Nasrani yang telah mendengar tentang aku kecuali pasti dia mencintai aku. Sesungguhnya ibuku, aku berharap dia memeluk Islam. Dia harap mak aku ni peluk Islam, tapi dia enggan, tak ambuh. Lalu aku katakan kepadanya sekali lagi, dia tak enggan kau, tak ambuh juga. Maka aku datang jumpa Nabi. Bila tak mau, dia pergi jumpa Nabi dan ceritalah kepada Nabi. Dia minta Nabi apa? Dia kata, wahai Rasulullah, engkau doakanlah untuknya. Dia jumpa Nabi, wahai Rasulullah, doa untuk emak aku. Lalu baginda pun doalah. Kemudian aku mendatangi ibuku dan aku dapati pintu tertutup. Dia pun dah ajak Islam, tak ambuh. Dia jumpa Nabi, wahai Rasulullah, doakanlah mudah-mudahan pintu hati mak aku ni terbuka untuk Islam. Tak apalah. Dua esok dia pergi melawat mak dia, pintu tutup. Lalu kata ibuku, mak kata, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku telah Islam. Nak kabur berkat doa Nabi. Esok dia pergi melawat mak dia kata, aku dah masuk Islam dah. Maka aku pun beritahu ke Nabi. Dan aku katakan kepada Rasulullah, engkau doakan kepada Allah untuk aku dan ibuku. Lalu Nabi pun doa, ya Allah, hamba-Mu Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah keluarga keduanya dicintai Allah Ta'ala dan manusia. Maknanya dalam bab doa ni sangat penting. Jadi kita lihat Abu Hurairah ni, dia punya usaha sampai tahap tu. Dia ajak mak dia masuk Islam, dia pujuk. Maknanya tak putus asa. Hingga dia jumpa Rasulullah, dia minta doa Nabi. Dan mustajab doa Nabi, akhirnya mak dia pun peluk Islam. Jadi insya-Allah kita harap mudah-mudahan kita hari ni jangan putus berdoa. Jangan jemu berdoa. Sebab apa? Doa ni mukhul ibadah. Doa ni senjata. Silahul ibadah, silahul mukmin. Dan doa otak ibadat. Kita tak doa rugi. Dan doa ni kadang-kadang ni tak mesti menghadap kiblat. Doa ni lafaz kita. Kita baca dan adab berdoa kena mulakan dengan puji Tuhan. Cara dia.
nak berdoa puji Tuhan, kemudian puji Nabi, selawat. Itu ada. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat mengamalkan doa, dan mudah-mudahan sentiasa kita minta dengan Tuhan agar dapat hidayah, dan kita dapat mudah-mudahan menjadikan keluarga kita keluarga yang bahagia dan aman insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.